Assalamualaikum dan salam sejahtera. Apa khabar semua? Anda bersama saya Syamira Nazir dalam Sembang Santai NIMP 2030. Di mana hari ini kita nak bicarakan tentang sebuah tajuk yang pastinya akan menarik minat ramai anak muda di luar sana. Sebab apa? Ia berkaitan dan juga berkisarkan tentang dunia perubatan. Kerana bila kita bercakap tentang perubatan ni, acap kali kita akan terus terbayang hospital, terbayang klinik. Tapi sebenarnya aspek ataupun industri profesional perubatan ni cukup meluas, meliputi kesejahteraan pekerja, pertubuhan industri dan juga inovasi negara. Dan untuk itu hari ini saya bersama dengan seorang tamu undangan di studio. Saya bersama dengan Dr. Arif Fahmi Abdul Razak. Apa khabar Doktor? Ya, terima kasih. Alhamdulillah. Terima kasih juga Doktor kerana sudi bersama dengan kami pada hari ini. Baik, untuk makluman semua, Dr. Arif Fahmi Abdul Razak merupakan founder of Mafa Group. Dan itu yang kita nak tanya ni, macam mana daripada seorang doktor boleh pula menceburi dalam bidang keusahawanan, perniagaan. Dan untuk itu kita nak tanya dulu Doktor tentang permulaan doktor lah dalam dunia perubatan tu. So basically saya medical study in medicine lah, dan saya practice kejap dan saya decide untuk buat full time business. So that time actually saya dah mula buat business lama before saya graduate lah. Tetapi bila saya nak mula business di Malaysia pada ketika itu, saya fikir industri apa, dan of course healthcare itu sendiri lebih dekat dengan diri saya lah. So saya decide untuk terus berbakti di dalam healthcare. Mungkin bukan melalui tangan saya, tetapi tangan-tangan doktor-doktor di dalam kita punya organisasi. Ya. Sebenarnya untuk pengetahuan penonton, Dr. Arif ni kelulusan dari Al-Azhar University dari Mesir, 6 tahun lebih di sana di waktu sana, itu ya, untuk mempelajari perubatan. Dan apabila sekembalinya ke tanah air, terus menumbuhkan Mafa, begitu. Dan tak immediately lah, ada few years after that baru saya start the Mafa Group lah. Okey, dan untuk Mafa Group itu juga Doktor, apa yang dikhususkan ataupun apa objektif, misi visi yang dibawa oleh Mafa Group pada itu? Sebenarnya pada pengamatan dan saya punya kajian pada ketika itu, saya lihat doktor tidak ada masalah di dalam memberi care ataupun treatment kepada patient ataupun kepada rakyat. Cumanya sekitar 5-10 tahun ni, atas permintaan industri dan juga market, doktor itu perlu dikerahkan resource, tenaga, masa itu kepada managerial ataupun management, kepada operation, kepada admin punya kerja, yang mana resources itu teralih ke situ. Yang mana sebenarnya doktor ni hand of God, so treat the patient lah kan. So bila mana berlaku itu, sebab saya mula dalam primary lah, ada private primary dalam klinik-klinik, dan saya melihat perlu ada support dari segi business support. So itulah yang kita melihat ada keperluan ekosistem, business ekosistem support for doctors. So that's why from the beginning Mafa Group itu dibina untuk membina sebuah ekosistem for doctors. So in term of the business support, in term of the education, the upskilling support, in term of the community, the fraternity support, dan juga in term of technology. Sebab ada processes dalam delivering the care ataupun the service kepada masyarakat, ada proses yang kita boleh efficientkan lagi ataupun kita improve the experience of the patient, of the doctors dengan teknologi. And so itu yang saya melihat, doktor ni perlu disupport. Dan bagaimana kita nak support doktor ni? Sebab bila mana doktor ini disupport, sebab itu mission statement kita, bring happy and good doctors forward. So we want to bring this doctor. So bila doktor ni dapat membuat tugas hakiki dia with patient, with community, so kebaikan ataupun impak tu dapat dirasai oleh masyarakat semualah. So itulah apa yang kita nampak vacuum ataupun ke depan sekarang dan juga ke depan, apa yang doktor perlukan ke depan dan how kita nak tackle ataupun kita nak manage kita punya healthcare in the future. So that's why kita membina ekosistem of
businesses, the business ecosystem, dan juga the people ecosystem for these doctors dan juga community. Ya, masa awal doktor menubuhkan Mafa Group, idea itu tercetus sebab seperti mana doktor kata, doktor sendiri involve dalam persekitaran waktu itu kan. Betul. Siapa lagi antara orang lain yang menjadi tulang belakang yang menyokong idea itu? Pastinya tidak bergerak sendiri, mesti kena ada tim. Betul. Maybe dulu zaman awal bisnes tu saya banyak solopreneur lah. Tetapi bila mana kita nak membina satu sistem, satu ekosistem yang built to last. Saya tak nak buat bisnes sekejap, and this need to be long lasting. So the key of a sustainable organisation adalah people tu sendiri. So even the first 3-4 years pertama saya membina the Mafa Group, the ecosystem, the group of companies, people is the key. So dia journey membina dan mengumpul the highly talented people in the market lah. So memang saya cakap bukan saya seorang lah, and maybe saya ada idea saya, tetapi dia adalah a collection of talented people and ideas and experience. So memang ada macam kita ada academy and on training kita. So ada people on the training, on the tech punya company ada on the tech punya people, on the studio, on the media, the marketing kita ada the people kat situ. On the management, the back office HQ, to manage all the businesses, the healthcare business, all the doctors, kita ada people dia. And so memang tak boleh bergerak sendirilah. And nak bergerak jauh orang cakap tak boleh go seorang. together Yes, kan. Nak bergerak laju, kalau saya nak buat laju, nak buat duit ke apa ke, lagi mudah, ada banyak lagi jalan mudah lah. Betul. Kalau kita nak bergerak laju, kita boleh pergi sendiri, tapi kalau kita nak bergerak jauh, kita kena pergi secara berkumpulan dengan ramai kan. Dan sekarang ni berapa ramai dah secara totalnya di bawah naungan Mafa Group? Tak adalah besar mana, kita pun masih SME lagi lah. Basically kita on the management ada 20 lebih, tapi kalau total on operation apa semua termasuk klinik kita dalam 80 lebih ke 90. Wow. Talent lah, team lah kita panggil. Wow, dahsyat. Sebab untuk pengetahuan, Dr. Arif sebenarnya dari awal tahun 2000 lah, sebab tu dia Mesir. Waktu itu dah mula aktif sebenarnya dalam bidang membuat konten dengan teknologi 2000 waktu tu. belum lagi tak. Saya zaman sekolah saya dah start blogging. Wow, dari sekolah lagi. Lagi advance maksudnya waktu tu. Dan sebab itu minat tu tercetus, mungkin sebab itulah kot mendorong apa yang yang terbina sekarang ini, mungkin kerana minat daripada dulu. Betul. Saya dapat early exposure kepada dunia digital ni since zaman sekolah 2006, 2007. Okay. Kita tengok senior-senior blogging dan kita start expose. So bila masuk start blogging tu, ialah satu untuk manifestasi ataupun articulate the idea, apa yang kita, idealism lah zaman tu, zaman idealism. So kita nak sebarkan idea kita. Tetapi kita masuk kepada monetization. So awal tu as hobby, as passion, tetapi bila go next level, kita go monetization, kita start buat duit dengan aktiviti digital kita. So itulah mulanya saya patu bila social media start, saya menggunakan social media still bukan sebagai consumer ataupun end user, tetapi sebagai practitioner ataupun yang menggunakan untuk buat duit lah. Yang menggunakan untuk buat duit. So itulah zaman sekolah. Lepas tu lepas sekolah buat bisnes apa semua. And bila dah settle down kat Malaysia, itulah yang kita cakap, kita bina something for healthcare, for doctors. Still saya tak buat the conventional business ataupun model. Saya still propose new model ataupun unconventional approach lah to the market. Okey, kalau secara santai dan juga mudahnya lah untuk adik-adik yang menonton ataupun mungkin ibu bapa parents yang nak anak mereka masuk dalam dunia perubatan ni dalam bahasa mudah, bahasa paling santai sekali, doktor. Mafa Group ni memang betul membantu doktor untuk memastikan doktor-doktor ni sejahtera, happy. Selain daripada membawa masuk produk kesihatan ke dalam Malaysia, bagaimana lagi Mafa Group ni menyokong doktor-doktor itu sendiri? Okey, so dari segi yang pertama, kita mengambil, kalau dalam mission statement kita continuous people development, kita menganggap
bila mana doktor grow ataupun individu dalam organisasi kesihatan tu grow, tak kisahlah doktor, clinic assistant, radiografer ke, ataupun MA, nurse ke, and dalam organisasi tu grow, InsyaAllah the organisasi akan grow. And so yang pertama kita support in term of continuous people development. And so dalam career pathway, dalam soul transformation kita panggil lah, maksudnya to become a better me. And so itu yang pertama, continuous people development. And then yang kedua, dari segi kita bagi integrated innovative business smart solution. Kita bagi business smart solution. Bayangkan macam inilah, kita bagi ilmu memancing, lepas tu kita bagi rod yang paling best lah. Lepas tu kita main sama-sama, kita pergi memancing sama-sama. So macam tu lah dari segi support tu. Business smart solution tu kita bagi dari segi tech support, kita bagi segi business punya management punya support, and so even kita bagi game plan, and kita bagi business development, contohnya event, kita outreach kepada community, corporate outreach. And so alone, masalah industri sekarang adalah we are fragmented. And most of the doctors, ini kalau kat primary lah kita sembang, sebab ramai doktor sekarang daripada KKM keluar ramai ke primary. And so fragmented, solo main sendiri-sendiri kan. So apa yang saya propose adalah macam mana kita nak bermain sama-sama. And so bila kita bermain sama-sama, kita boleh do something yang kita tak boleh buat sendiri-sendiri. And so itulah kita buat kerjasama and buat event di community. And so bukan sekadar GP klinik, kita bekerjasama dengan fisioterapi, kita bekerjasama dengan dental clinic, dengan optometris. And so we are coordinating dan juga shared resources dalam community tu. So bagi saya, now maybe main masing-masing, tapi untuk ke depan, the way forward adalah collaborative punya mode. Dan itulah ekosistem yang kita sedang bina untuk support bukan sekadar doktor, all the healthcare punya allied, and physio, optometris, dan lain-lain. Okey, sebab kadang mungkin pada pandangan setengah mereka yang ada klinik sendiri ni, mereka beranggap kenapa macam doktor kata tadi main sendiri-sendiri tu, sebab satu persaingan lah. Jadi macam kita nak kena jaga branding kita, klinik kita sendiri kan. Tapi sebenarnya community yang doktor bina ni bagus. Kita boleh ada jaringan networking dekat situ, dan itu sebenarnya yang boleh push satu sama lain untuk terus tingkatkan lagi mutu mereka. Dan sekarang ini zaman AI, dengan zaman AI yang dah sangat-sangat berkembang, sampai kadang-kala nak check kesihatan kita pun tanya AI. Dah bukan tanya doktor dah, tanya AI. Type je dekat smartphone sendiri. Jadi macam mana doktor melihat dengan perkembangan AI ini, dia memberi pengaruh di dalam bidang healthcare tersebut? Okey, dia yang pertama, setakat ni lah saya berpegang yang AI ni tak menggantikan doktor ataupun healthcare tu lagi lah. And kalau you nak self-diagnose melalui AI ni, tanggunglah risiko dia. Saya boleh cakap macam tu lah. Tetapi AI ni sendiri sebagai agent ataupun yang membantu facilitate ataupun membantu kerja-kerja doktor tu. And so saya cakap pertama dalam kerja-kerja doktor, so dah banyak dah AI yang membantu dalam diagnostik punya punya proses. And dari segi radiografer ataupun radiografi punya, tengok x-ray, dia boleh bantulah kerja-kerja doktor. At the end still doktor yang verify and final diagnosis. Itu dari segi delivery doktor. So kalau dalam consultation room tu mungkin ada peranan AI, contohnya dalam note taking ataupun history taking. So ada AI kat tepi, dia dengar apa semua doktor consult, apa semua treatment, dia punya management yang dicadangkan apa semua. So doktor dah tak payah nak buat admin work, key in case dalam komputer. So save masa doktor kat situ. So even dia punya report tu macam Zoom pun ada kan, note taking kan. So itu mungkin kerjasama atau integration AI dalam
delivering the care. And tetapi still the consultation, the empathy and the care, the energy of the doctor to treat, to serve, to care for the patient, itu still human. And so itu tak apa, and still tak apa. Tapi dengan masa yang dirilis untuk doktor betul-betul buat kerja-kerja dia, itu yang that's, kita cakap bukan dia menggantikan doktor, tapi doktor boleh fokus kepada kerja-kerja yang lebih high value lah, and daripada buat kerja-kerja yang boleh di-replace oleh teknologi itu sendiri. Tapi dari segi on operation ataupun patient punya side pula, and patient dari segi data, accessibility, dia nak access doktor, access contoh teleconsultation, house call, and so dari segi tech accessibility kepada healthcare tu lebih mudah, dan juga data-data yang disimpan dan juga data yang di-share dengan doktor memudahkan lagi untuk doktor bagi better dan the best care. Dan sebab masalahnya kalau kita ada enough data, doktor boleh buat diagnosis ataupun boleh buat management ataupun boleh buat maintenance yang lebih baik. So you dapat precision medicine, you dapat better healthcare. Itu dari segi side data lah. Kalau kita ada apps yang kumpul data diabetik, gula kita, dia monitor kita punya data health kita lah. Ada yang sekarang zaman dah pakai bio patch ke apa, semua boleh monitor darah apa semua. So itu orang kata Internet of Things lah, yang kata maksudnya dah boleh device yang boleh integrate, dan data analitik tu boleh diproses oleh machine language, LLM. So itu on the patient side, you dapat dari data tu, you dapat a better precise punya healthcare lah. And selain daripada accessibility kepada healthcare tu sendiri. And kalau saya cakap dari segi operation pula, and operation, saya bagi contoh klinik. Ada operation flow yang you boleh improve the customer experience dengan teknologi and AI ni. And so contohnya kalau you call ataupun WhatsApp, and kalau human maybe operation solid lah, cepat lah dia jawab call, jawab WhatsApp. And tapi kalau lambat jawab, so maybe ada peranan AI chatbot sekarang orang guna, yang boleh first stage dia entertain dulu, and within few second dah boleh reply, jawab few question, and then you escalate lah ke human. Still human and AI integration lah. Saya still ada yang boleh replace, and tapi saya lebih suka healthcare ni human tu tak boleh replace lah, and healthcare betul. Human tak boleh replace. So dalam operation macam tu, maksudnya dari segi customer support, and dari segi appointment setting, and dari segi even clinic operation data klinik tu sendiri. You tahu berapa patient datang hari ni, patient datang pukul berapa, sakit apa, servis apa, ubat apa, doktor apa yang bagi. All that operational data sebenarnya exist je dalam every business, every clinic. Tapi either you aware, you track, you utilize ataupun tidak. So bila you ada this set of data dalam klinik, and you track, you measure, you analyse, and you do action. So that's data driven punya approach lah dalam operation you. So even sebelum masalah berlaku, you dah boleh anticipate. And contoh, ni ini patient hari ni akan ramai ni hari ni. Contoh, you dah ada predictive, dan dari data tu you boleh predict. So hari Selasa biasanya patient ramai, and kalau you letak satu je staff hari Selasa, barayah kah? Kelang kabut lah klinik, kena complain lah. So you dah predictive hari Selasa ramai, so letaklah 2-3 staff hari tu, supaya operation smooth. And so dia tahu hari Rabu paling low patient, so maybe bagi satu patient, satu staff, yang lain tu rehat lah hari tu. So that's the utilization of resources yang based on data. And kalau you buat rasa kan, agak-agaknya, so adalah yang boleh automate kan proses. Saya bagi contoh lagi, and kalau dalam healthcare, itu dalam operation, dalam doktor clinical. Kalau on the business development, on the marketing and sale, and so marketing ada proses yang boleh di automate kan, dengan AI, dengan agentic punya approach, and boleh diintegrate kan. Saya bagi contoh lagi satu. Kita sekarang ada 7 klinik,
And so masing-masing ada sistem di klinik masing-masing. Tapi macam mana nak ada centralized dashboard yang boleh baca terus semua ni. So itu contoh marketing department, dia tak payah buka satu-satu Meta Ads, Google Ads apa semua. Dia orang ada centralized dashboard marketing. Okay. So itu contoh lah. So bila all part, dia bukan satu part je lah. Dia itulah, maybe ramai ingat AI ni dia chat GPT tanya macam nak makan kedai mana, best kat Bangi kan. So itu salah satulah kan. Tapi AI ni dia meluas lah, meluas. sangat besar. Bila kita dengar ni pun saya baru tahu, rupanya kita ingatkan kalau klinik-klinik ni begitu saja rupanya. Bila dengar ni baru tahu macam betapa meluasnya penggunaan AI, dan dia membantu sebenarnya doctors and staff yang ada di situ lah. Dan saya tertarik yang tadi doktor cakap tu. Bayangkan kalau tanpa AI sebelum ni, macam mana kita nak tahu, sebab sekarang dalam dunia estetik sendirilah doktor, mesin pun boleh tahu kandungan air dalam kulit ada berapa, kering tahap berapa, power juga tahu. Itu pun sebabnya dengan ada bantuan AI lah, yang membantu doctors untuk nak bagi ubat apa dan sebagainya. Dan kalau bercakap juga tentang dunia perubatan ni, kita tahu kita ada kekangan daripada segi jumlah doktor di Malaysia. Itu antara isu yang sering dibangkitkan. Jumlah doktor tak cukup nak menampung keperluan pesakit-pesakit di hospital khususnya. Apa lagi yang doktor pandang antara cabaran utama, masalah yang boleh kita bantu dalam bidang perubatan ni untuk anak-anak muda di luar sana? Okay. Soalan ni dia dia menarik lah. Okay. So yang pertama sekali adalah betul ke kita kekurangan doktor ataupun kita berlebihan doktor? Okay. So ini antara yang persoalan saya fikir-fikirkan lah, yang mana dia betul salah, dia tak ada betul tak ada salah. Dia lah ada data, maksudnya ada bilangan doktor ideal yang kita nak kan. Tetapi apa yang berlaku sekarang adalah sebenarnya saya nampak kepada satu dari segi polisi itulah. Kita maklum yang ada polisi KKM yang maksudnya dibincangkan di kalangan doktor-doktor, and ada yang mereka minta tuntutan ataupun cadangan, and dari segi isu saya bagi contoh kontrak doktor. And so apa yang berlaku 10 tahun 5 tahun lepas ni, selepas COVID apa semua, so ramai doktor-doktor dari KKM ni keluar, dan dia orang keluar dari KKM, dan inilah dia orang cari nak buat apa. Tapi sementara mereka nak buat apa ni, antara option dia adalah di private ataupun di primary care, di klinik-klinik ni. Ada yang pergi ke hospital, ada yang masuk ke administratif, ada yang masuk ke public health, ada yang so banyaklah pathway. Sebenarnya kalau tak jadi doktor ni banyak je pathway dia. Banyaklah sebenarnya, banyak nak tak jadi doktor, banyak pathway dia dalam market. Tapi maksudnya yang saya nampak, saya bagi contoh lah. Saya bagi contoh micro simple. And ada doktor ni, dia duduk dalam klinik seharian dia tak jumpa patient sebab klinik tu tak ada patient. Macam-macam masalah lah sebab klinik tu ada macam-macam sebab lah kenapa klinik tu tak ada patient. So rugi resource seorang doktor ni tak gunakan. Betul. Sedangkan kita tahu dalam satu rumah ni ada satu patient yang tak dapat akses kepada healthcare, dia tak boleh keluar, tapi tak ada doktor yang boleh pergi kepada dia. So ini adalah cabaran. Kita perlukan new doctors, the flow of new doctors. Kita perlu encourage generasi muda ni jadi doktor, doktor. Bagus. Even dari segi profession tu, noble profession lah. Dari segi future of healthcare prospect tu pun bagus untuk ke depan. Cumanya sekarang isu ramai takut nak jadi doktor. Sebab the burn out, the expectation. Dia satu burn out dari segi sistem tu sendiri. Satu lagi, another thing is yang berubah adalah expectation daripada rakyat tu sendiri juga. Dulu mungkin you betul-betul hormat doktor, tapi kalau hari ni you buka thread, you tengok macam mana ada doktor boleh dihina lah. And kalau salah dia lah, tapi maksudnya
boleh dipersoalkan dah. And adakah itulah antara masalah yang saya cakap, the trust crisis dalam healthcare tu. And so very transactional. Kalau tak ada approach daripada kita ataupun sesiapa badan, and dia jadi very transactional, very corporate, and so ada trust issue. So itu tak apalah, tu discussion lain. Tapi yang saya nak cakap adalah flow new doctors tu kena ada promosi, adik-adik jadi doktor and terus jadi sampai pakar, contribute kepada community apa semua. And tetapi yang kedua isu saya adalah bagaimana nak mengurus resources doktor yang sedia ada ni. And supaya sebab saya nampak uneven distribution, and ada yang tak dapat healthcare tapi doktor ni wasted kat sini, and ada doktor yang, so how we want to make this work and pastikan semua orang fully utilised and with efficient lah. And ada doktor yang ni dimanfaatkan di sini, and so itu another thing lah, pengurusan sumber manusia doktor-doktor tu. Okay, so berbalik kepada tadi, betul ke doktor tak cukup? Saya menjawab dengan yang pertama, kita kena terus mempromosikan supaya ramai lagi happy and good doctors ni. So itu yang mission kita lah kan, untuk ramaikan lagi. Dan juga yang kedua adalah pengurusan doktor-doktor ni, and di peringkat swasta ataupun di peringkat kerajaan. So polisi dari segi inisiatif, dari segi kerajaan, dari segi private, swasta ni pun ada juga inisiatif juga. So itulah apa yang Mafa Group cuba gerakkan inisiatif di peringkat private ni. Tetapi kita bekerjasamalah dengan apa polisi kerajaan and yang kita boleh support dan kita mengurus doktor-doktor ni. So itulah, doktor ni lagi ramai, kita perlukan lagi ramai lah. Dan kita moving, I think we are moving to better future lah. Jadi macam doktor kata, kalau masuk dalam bidang perubatan ni, peluang kerjaya itu sentiasa ada, dan kalau nak ambil laluan lain pun cukup meluas, cukup banyak cabang lain yang boleh diambil juga, seperti mana doktor katakan. Dan kalau kita lihat sekarang ini dengan tekanan hidup, dengan keadaan ekonomi, keadaan sekarang lah, banyak mendorong kepada masalah tekanan emosi, tekanan mental, dan doktor sekarang pun aktif juga dalam menyantuni komuniti mental yang ada masalah tekanan mental ni. Macam mana doktor lihat mereka, dan daripada segi pengalaman hidup doktor sendirilah kan, macam mana perkara-perkara ini boleh tercetus, doktor? Maksudnya kesihatan mental dari kalangan doktor-doktor, dalam kalangan doktor, baik dalam kalangan doktor maupun dalam kalangan pasien sendiri yang datang untuk minta consultation. Sebab dalam kalangan doktor sekarang pun ada je yang tertekan, betul tak? Ada juga yang mengalami masalah tekanan jiwa ni. Jadi macam mana doktor melihat perkara itu? Okay, so isu kesihatan mental ni dia luas lah kan. Dan dia tidak kepada sesuatu golongan lah kan. Maksudnya saya nak cakap golongan doktor pun tak terlepas lah. Tak lari lah walaupun dia seorang doktor. Walaupun dia seorang doktor, dia tak terlepas lah. Dan saya lihat yang pertama, saya nak tekankan isu burnout di kalangan doktor lah. Dan di dalam government lah, to be specific. So it's real, dan it's concerning. And so we need to do something, and we need to do something. Dan dari semua pihak, saya tak menunding jari, tetapi semua pihak perlu melakukan sesuatu. And dari segi doktor sendiri pun mungkin dah mula ada self awareness, and bagaimana kita nak selesaikan isu ni. Dan yang kedua adalah dari segi mental health secara keseluruhan tu memang it's concerning lah, sebab hidup high pace, lagi social media yang dunia tipu-tipu, yang kau tengok kawan kau nampak macam bahagia, sebenarnya dia tak bahagia pun, tapi tiba-tiba kau pun sekali tak bahagia sekali dengan dia kan. So itulah maksudnya, isu mental health ni dia panjang lah. Maksudnya semua orang ada ujian, sampai satu tahap ujian tu
terlalu berat bagi dia, dan dia ada pada intersection, itulah yang diperlukan dapatkan rawatan. So yang pertama saya nak cakap, mental health ni straightforward, boleh kena sesiapa sahaja. Baik. Yang kedua adalah seek help. Tu je. Dan seek help ni dia tak ada, bagi saya tak ada isu. Dia kena yang profesional sahaja ke? Dengan profesional lah. So itu satu betul. Tu betul. Dalam Quran pun Allah kata fasalu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Maksudnya tanyalah pada ahli apa yang kau tak tahu, kan. Janganlah sakit, kau pergi sakit badan ataupun mental, kau pergi tanya kat mekanik kereta, so dah salah lah, kan. So yang kedua adalah seek help lah, dan yang ketiga adalah kita kena bina that resilient dan juga that skill set lah untuk menempuh hidup yang mencabar kat depan ni. Macam mana nak bina? Bagi saya satu yang paling proven adalah ilmu. And so we need new knowledge, theory, principle and concept, always new, improve diri, and supaya kita boleh improve dan hadapi hari ke depan lah. So saya tak cakap secara spesifik lah, maksudnya doktor pun diuji and dalam tengah kerjaya ke apa ke semua, and tetapi ini adalah bukan ujian dalam kerjaya saja, dalam kehidupan. Betul. And so mental health ni dalam kehidupan you kena manage lah baik-baik. And dan macam saya sendiri, saya bipolar, and so ada disiplin saya, kena jumpa doktor, kena jumpa clinical psychologist, kena makan ubat, and so dan nothing wrong. Semua orang ada rutin, semua orang ada package hidup masing-masing, and so belajar hidup dengan benda tu lah. Okay. Saya sebab tadi doktor kata doktor ada bipolar, which macam doktor kata, walaupun seorang doktor tak terlepas daripada diuji sedemikian, kan. Sejak bila doktor didiagnose ada bipolar tu? Selepas habis study ke? Saya first manic attack lah. Bipolar ni dia ada dua bipolar. Maksudnya extreme polar. Satu manic, happy sangat sampai dia manic lah, mania lah. Mania, ya. So dia sedih sangat sampai depresif. And so first episode saya adalah manic episode 2018 di Egypt. So waktu tu manic, macam-macam lah benda-benda yang luar norma saya buat, sehinggalah saya warded 2 minggu di Egypt. Dan after that dibawa balik ke Malaysia, literally dalam keadaan tak waras waktu tu lah, kan. Dan sambung rawatan 6 minggu di dalam hospital di Malaysia. And so after that, habis tone down the manic, masuk pula depressive mode dalam 2-3 tahun, which is the lembah kegelapan tu lagi horror lah, kan, daripada indahnya langit ketujuh. Contoh lah. Dia macam ups and downs yang ekstrim sangat perbezaan tu. Dia tak adalah cycle dia tu tak adalah laju. Maksudnya macam saya manic tu 3-4 bulan saya tak sedar, maksudnya loss of insight. Tapi bila down tu, saya down pun lama juga. So tapi bila sekarang alhamdulillah saya dapat tahun dah stabil dah, and dah stable. So nak maintain dekat garis stable tu lah. Jangan happy sangat, jangan down sedih sangat, down sangat. Dan berdasarkan pengalaman doktor, macam mana bila doktor lalui waktu yang sukar tu, kan, yang susah, yang doktor kata sendiri very horror waktu tu, apa yang buatkan you bounce back? Sebab sekarang ni orang yang ada masalah ni, yang diuji sebegini, dia don't know how to bounce back. Dia tak tahu. So dia terperangkap dalam bubble yang sama. Jadi apa yang doktor buat waktu tu? Sebab ini berdasarkan real story, pengalaman sendiri, untuk bantu mereka yang mungkin ada masalah macam ni. Dia yang pertama saya cakap ni, saya ulang-ulang ni banyak kali dalam talk saya, dalam penulisan saya, dalam podcast saya. Yang pertama, jangan sesekali putus asa dengan rahmat Allah. Allah sendiri sebut, and jangan putus asa dengan rahmat Allah. Once you putus asa dengan rahmat Allah, maksudnya you putus asa dengan Allah, settle lah. You akan buat benda yang tak sepatutnya lah, kan? Ataupun you tak akan bangkit semula. You macam rasa tak ada harapan lah, kan? So put the trust in Allah, and so
Itu yang pertama, jangan putus asa. Yang kedua, naratif yang selalu saya bagi adalah contohnya macam saya fasa isu saya. And kalau saya boleh bangkit semula, and orang lain pun boleh, insyaAllah. Itu naratif yang kedua. So saya cakap nak bangkit ni ada banyak cara lah. And formula yang saya selalu guna adalah 4A. And so yang pertama adalah A, yang pertama aware. So maksudnya you kena aware dulu you ada masalah. And aku ada depression, aku ada anxiety, aku ada panic attack, aku ada bipolar, apa-apalah masalah isu mental health ni. And aware, dan start lah, maybe you baca-baca sikit pasal tu, apa semua, nak faham sakit ni. Ada orang yang tak aware tau, sebab dia takut nak maksudnya dia tak seek help ke, ataupun dia terlalu drowning ke, ataupun dia numb, dia ignorance ke, atau macam-macam sebab lah kan. Tapi yang penting you aware, aku ada masalah ni. Yang kedua, bila you dah aware, ramai yang sangkut dekat denial. Maksudnya dia tak boleh terima lagi, dia aware, tapi mungkin bukan kot, nak tanya second opinion lah, lepas tu pergi tanya bomoh, sebagai contoh. Lepas tu bomoh cakap saka, lepas tu jadilah cerita lain. So yang kedua adalah accept. So you kena accept, the radical acceptance, yang okay, aku ada bipolar, aku kena accept aku ada bipolar, aku kena manage lah, dan live with it. Seek treatment, buat treatment, buat terapi, jaga disiplin, rutin. And so bila you dah accept, barulah you boleh ketiga, alter. Maksudnya you start susun plan tadi, macam mana you nak alter daripada titik you sekarang kepada you punya titik baru. And the alteration punya plan lah, kena jaga ubat ke, kena jaga rutin ke, pergi kelas ke, pergi coaching ke, training ke, apa tukar ke, surrounding mungkin, tukar circle ke, apa semua kan. Lepas tu bila you dah start buat benda tu, barulah 4A keempat adalah achieving. Barulah you akan start achieve the new reality and the new achievement dalam keadaan you dah terima diri you yang itulah. And kalau you tadi, ramai sangkut kat accept tadi, ramai dalam in denial, tak aku tak sakit, and ni sekejap je, aku tak perlu ubat, aku tak perlu terapi. And so you akan duduk dalam loop cycle tu. And kalau you stable sekejap pun, nanti you jatuh balik, and you akan relapse. And so that's acceptance yang paling penting. So macam saya lah, maksudnya saya 3 tahun pertama tu dia memang down. Lepas tu dari segi kognitif tu pun dia tak boleh fikir sangat lah. So saya down apa semua. Dan bila saya accept, okay, aku bipolar, aku accept, aku kena makan ubat, aku kena jaga tidur, aku kena jaga circle, aku kena jaga rutin, aku kena jaga terapi. Ni 5 benda yang saya jaga. So saya jaga ni, and dengan saya career, dengan family. So itulah, bila saya start alter, saya buat, lepas tu itulah start achieve, buat business, develop team, semualah apa sampai sekarang. Tapi selagi 3 tahun tu saya tak accept, saya rasa saya satu tak accept sebab tak aware. Kalau you tak aware, and you tak boleh nak accept juga kan. So kena aware dulu, accept, barulah you boleh start breakthrough lah. Ramai sangkut kat denial tu. Sangat menginspirasikan sebab macam mana dalam ada di antara mereka yang terperangkap dalam masalah itu, yang terus menggunakan itu sebagai alasan, keep on using that. Macam, dia boleh lah, aku tak boleh sebab aku ada masalah sekian. Lepas tu terus tenggelam terus. Tapi macam mana ada orang yang boleh terima dan menggunakan itu untuk menjadi kekuatan baru, untuk bounce back, kekuatan baru, dan akhirnya ada perniagaan sendiri dan membantu lebih ramai lagi orang di luar sana. Sangat-sangat menginspirasi. Saya nak tambah sikit boleh? Boleh, sila. Saya nak tambah, yang pertama, nasihat dan amaran saya lah kepada orang ramai lah, never self-diagnose. Ni saya marah jugalah. Selalunya stigma yang jadi kat dalam mental health world ni adalah geng-geng yang self-diagnose, lepas tu menggunakan self-diagnose dia tu untuk misbehave. So orang pandang yang kurang ajar ni, so dia jadi stigma lah kepada orang-orang, padahal you tak ada
tak ada sebab pun untuk you misbehave dalam dunia ni kan. Faham. So yang pertama, kalau orang yang betul-betul seek help, ada diagnosis betul dan under treatment, under management yang betul, you takkan gunakan mental health, the issue mental illness ni sebagai alasan ataupun sebagai weakness lah. Louder. Itu yang kita nak betul sebenarnya. Saya sebab dia satu jelah yang memang betul-betul diuji ni, mungkinlah ada stigma secara indirect yang dia menyumbang kepada stigma masyarakat. True. Tetapi saya nampak yang selalu buat stigma lagi teruk ni adalah yang self-diagnose ni. And so jangan self-diagnose, sebab satu self-diagnose, satu stigma lah kepada yang betul-betul sakit ni. Kedua, kalau you self-diagnose pun dia tak menyelesaikan masalah you pun. You kena seek help pada orang yang betul dan buatlah apa yang sepatutnya. Kalau you self-diagnose tu untuk buat alasan, tu memang lain cerita, memang saya pangkah terus lah. So itu yang saya nak remind lah. Ya, betul-betul. Saya sangat setuju sebenarnya, betul. Jangan gunakan tu sebagai alasan lah. Dan kalau doktor boleh sampaikan satu tip kepada generation di luar sana, Gen Z sekarang ni kan, apa sebenarnya mindset yang perlu mereka ada dari awal, yang mereka perlu prep dari sekarang kalau mereka nak masuk dalam bidang perubatan dan juga teknologi? Okay, so bagi saya lah, dalam perubatan ni, dalam healthcare ni, ramai orang ingat doktor healthcare kaya ke apa, nak jadi kaya jadi doktor ke apa. Itu tak apalah, tu different discussion lah. Tapi yang saya nak cakap untuk kali ni adalah, bila you masuk dalam healthcare, it's about khidmat, service. You betul-betul nak serve the patient, the family, the local community, and then you serve with love. And saya nampak kita moving towards a too transactional healthcare. And you pergi hospital, you bayar ni, macam tu lah kan. So which is, saya cakap tak nafikan, ada memang ramai je doktor yang with care lah kan, tapi kita tak nak lah too transactional. So you masuk di healthcare, tak kisahlah sebagai doktor ke, sebagai clinic assistant ke, sebagai apa-apa player ke, and to serve the community, to the families. Dan yang kedua adalah, kalau dari segi teknologi adalah sama je mindset, this general mindset lah, and solving problem dengan healthcare, dengan tech. So bila gabungkan tu adalah, bila you nak masuk tech ni, macam mana you dengan tech ni you boleh bagi better healthcare dan better care. So itu yang saya selalu cakap lah, kalau dalam business owner healthcare, ataupun ialah klinik, healthcare lah secara general, kita perlukan a good system, in term of sistem business ataupun sistem tech tu sendiri, untuk bagi the best service ataupun experience kepada patient, kepada masyarakat ni. Tetapi ramai yang lupa satu lagi bahagian, di part soul. And soul, how you treat the patient with love and with happiness. And so you akan nampak beza dua klinik. Saya bagi contoh simple je. Ada dua klinik. Satu klinik yang klinik assistant dia serve with love. Kalau kita di Mafa, kita practice love, energy and happiness. So you love what you do, you ada high energy to serve, and you happy for no reason. So ada satu klinik assistant yang di klinik A. Ada satu lagi klinik assistant yang tidak didedahkan tentang soul operating system ni. And dia maybe system lah, business punya system. So which is tak ada nothing wrong. Tapi yang ni ada soul and system, ni ada system. So bila satu doktor, satu patient, satu rakyat masuk ke klinik ni, you
you boleh beza, you agak-agak beza tak orang yang serve dengan love and dengan happiness Of course. dengan seorang yang tunggu gaji hujung bulan Ya, dia. of course, beza. So that's the soul care, the treatment, the care yang kita nak give to the community. So ini saya cakap ni maybe dia pelik, tak tahulah, dia janggal sikit lah dalam industri, tetapi this is the approach yang Mafa practice di klinik kita. Still not perfection, tetapi we do it, iterate, we improve, we nurture from day to day to serve the local community with love, energy and happiness. So saya bagi simple macam tu je. Clinic assistant yang happy, love kerja dia, yang ada happy for no reason, yang datang kerja happy hari tu, dengan seorang yang tunggu gaji je. Business as kita panggil business as usual. And so business as usual culture dengan love punya culture. And which is kita punya side, kita tak tag kita pun high tech driven, apa semua tag kita still tag, tetapi the soul is the X factor for us. Ya, itu yang orang kata apa-apa yang dari hati pasti akan sampai ke hati. Betul. Ya. Dia berbezalah dengan satu yang terlalu profit oriented dengan satu yang memang dia buat tu sebab dia ada passion, dia suka apa dia buat. It's totally different kan. Doktor, dan satulah message kepada anak muda Malaysia sekarang tentang industri ini, masa depan industri ini, yang doktor boleh sampaikan kepada mereka dan pada masa sama boleh convince parents yang menonton. So saya nak encourage lah. Maksudnya saya healthcare is antara nikmat paling besar dalam hidup ni adalah kesihatan lah. True. And so bila mana kita mission ataupun kerja hari-hari kita ni adalah untuk memberi kesihatan yang terbaik kepada masyarakat, I think that's bukan sekadar novelty, tetapi maksudnya satu kerja yang meaningful. And so bagi saya, kalau dia semua tempat boleh bekerja dan meaningful, kalau you put a meaning in what you do lah. Ada yang kerja dia tak jumpa makna pun dalam hidup dia kan, dalam kerja-kerja dia. And so tapi healthcare ni dia, kalau you a meaningful punya journey lah, and you serve orang yang sedang sakit, selesaikan masalah kesihatan dia, dan the satisfaction. Inilah apa yang saya jumpa doktor-doktor ni, walaupun dia orang burn out dalam sistem, dalam kerja punya workload, dalam toxicity ke apa semua benda, kenapa dia orang still stay dalam healthcare, still serve patient-patient ni? Sebab the satisfaction and contentment yang dia orang dapat bila patient cakap terima kasih doktor, that's bayar semua penat lelah dia tak sempat makan, tahan kencing seharian. Ini real lah, doktor tak sempat nak bagi tandas tau dekat hospital tu. True. So bila patient cakap terima kasih apa semua, that's the life, the contentment yang dia orang dapat lah daripada patient. So healthcare is beautiful. Saya encourage nak jadi doktor ke, nurse ke, even nak masuk dalam AI. Saya ada team maksudnya tech, tapi still maksudnya you buat tech, tapi you faham, you nak give better healthcare for patient, for community, and that's what memang tech, that's the how we serve lah. Tapi the purpose is for kebaikan community, masyarakat. Bila masyarakat sihat, ekonomi bagus, and dia orang boleh ibadah sejahtera, apa semua. And so healthcare is the backbone dalam hidup kita, dan juga trust of the community. And so noble, dan kita kena pertahankan lah. Macam saya ulang tadi, jangan terlalu transactional, kena ada soul part tu. So it's a beautiful industry yang, sebab itulah saya cakap, saya buat business pun saya still, memanglah saya dalam healthcare. Satu ialah ayah saya cakap, nanti kan belajar jauh-jauh lama-lama, tak jadi doktor, lepas tu pergi jual benda lain pula. So still healthcare lah. So saya encourage semua. Wow, menginspirasikan, sebab saya yang bukan dalam bidang perubatan ni pun boleh relate. Sebab apa yang doktor cakap ni semua, asalkan dah namanya kerja, apa-apa saja kerja, yang nombor satu, jangan buat semata-mata sebab
business as usual. Buat sebab nak dapat duit, lepas tu done. No. Kita buat kena ada purpose, kena ada passion, kena ikhlas lah. Yang paling penting sekali sebab doktor cakap tadi, buat ni kenapa? Sebab harap-harap dengan apa yang kita buat ni, walaupun kecil tapi boleh bantu ramai orang kat sekeliling kita, sedar ke tak sedar kan. Dan mungkinlah benda paling senang untuk kita mengikhlaskan apa kita buat, yang paling kecil lah, kita buat kerana Allah. As simple as that, doktor. Dia duit-duit lah kan. Duit-duit Tapi lah. kita perjalanan kat dunia ni sekejap je. True. So daripada khidmat tangan-tangan kita ni yang membuatkan dia orang boleh buat benda-benda yang bermanfaat kat dunia ni, itulah jariah kepada kita bila kita dah tak ada kat dunia ni. InsyaAllah. It's very beautiful lah, ya Allah. Sangat-sangat deep sebenarnya perbualan hari ini, sebab dia bukan berkisahkan perubatan je, tetapi boleh menyentuh banyak jiwa, dan semoga ini pun boleh membuka mata, minda, fikiran anak-anak muda kat luar sana. Jadi doktor bukan sebab nak glamour, sebab doktor. Nama ada doktor, bukan sebab nak glamour semata-mata, bukan kerana gaji besar semata-mata, bukan sebab kita nak rasa kita better daripada orang lain sebab kita doktor, bukan. Tapi sebab apa? Sebab niat kita tadi itulah, macam mana doktor kata, untuk menyantuni ramai dan membantu ramai orang. Dan untuk tu terima kasih banyak-banyak Dr. Arif Fahmi Abdul Razak selaku founder of Mafa Group, sebab berkongsi cerita dengan kami, berkongsi pengalaman hidup, macam mana ada turun naik dan pilih untuk terus membantu lebih ramai orang di luar, terutama sekali di dalam perubatan yang memang doktor mahir. Dan terima kasih. Semoga ini memberi banyak tips dan juga memberi inspirasi kepada adik-adik yang menonton juga. Dan saya kira kita sudah sampai ke penghujung kita punya podcast. Ada any last word lagi, doktor? Okay, saya just nak ucapkan terima kasih banyak-banyak kerana jemput, dan minta maaf kalau ada terkurang atau terkasar bahasa. Dan saya harap bermanfaatlah input yang saya kongsi kepada adik-adik, kepada parent, dan juga kepada colleagues ataupun rakan-rakan industri saya lah dalam menonton ni. So saya ucapkan terima kasih lagi. Sama-sama, dan terima kasih juga kembali pada doktor, and all the best untuk Mafa Group. Dan terima kasih juga kepada semua penonton. Kita sudah sampai ke penghujung. InsyaAllah kita jumpa lagi dalam episod akan datang hanya dalam Sembang Santai NIMP 2030.